Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulwihi fid dharain amin. Khurujul ma'muri an uhdatil amri. Bermaksud keluarnya apa yang disuruh itu daripada arahan, daripada konteks arahan. Rasa mudah faham lah ya. Okay, apa dia ni? Apa cerita ni? So kita baca betul-betul. Wa idza fu'ila bil bina'il maf'uli ayyil ma'muri boleh, ayyil ma'muru boleh, ayyil ma'mura boleh belaka. Okey. Kita baca dengan ayyil ma'muru senang. Apabila fu'ila, kalimah itu dibina dengan bina maf'ul ataupun bina majhul. Okay, majhul. Apa dia tu? Yang disuruh itulah. Yakhrujul ma'muru anil uhdah, maka akan keluarlah apa yang disuruh itu daripada konteksnya. Macam mana? Ai uhdatil amri, nombor satu. Bila khilaf wa yattasifu al-fi'lu bil ijza'i 'ala al-asah, dan disifatkan perbuatan itu dengan memadai di atas pada pendapat yang asah. Macam mana ini? Okey, binaan, baca bawah nombor 2. Binaan 'ala al-asah annahu al-kifayatu fi suqut at-talab. Ia memadai, okey, untuk menggugurkan daripada permintaan. Ai, katanya, wakila, dikatakan, la yattasifu bihi, tidak bersifat dengannya. Binaan ala annahu adamul qada', dia tidak perlu lagi digantikan. Bidalili wujubil i'adah, dengan dalil wujub ataupun wajib untuk diulangi. Ala man tabayyana hadathuhu, kepada mereka yang nyata akan hadasnya. Ni apa cerita ni? Patah balik dia kata apa? Macam mana benda itu yang disuruh itu nak keluar? Seperti kata dah tak perlu disuruh lagi dah. Macam mana perkataan wa aqimus salah itu, okey? Macam mana perkataan, okey, sebelum itu dalam bahasa nahwu, bila kita tengok wa iza, iza tu apa? Adawatu syart, huruf syart. Bila ada iza, mesti ada jawapan. Kan? Mesti ada jawapan. Ada adawatu syart, ada fi'lu syarat. Ataupun ada jawabu syarti. Bila ada adawatu syarti, mesti ada jawabu syarat. Wa iza, apabila? Apabila saya makan, saya mesti kenyang. Kan? Bila saya tidur, saya mesti dapat tenaga. Contoh. So, bila kalimah wa idza fu'ila, apabila dilakukan, kita bila baca buku bahasa Arab, bila baca jumlah bahasa Arab, nampak wa iza, nampak in, nampak inkana, itu semua adalah adawatu syart. Dia mesti ada jawabu syarti. Okey, tak boleh kalau dia kata apa? Wa iza tiba-tiba habis. Wa idza qila lahum, apabila dia bagi tahu kepada mereka, habis. Tak boleh macam tu. Itu jumlah tu tidak tamah. Jadi macam mana kita nak faham ni? Macam kita nak tahu wa iza tu apa dia? Wa iza fu'ila itu merupakan dia punya adawatu syarti. Apabila benda itu dibuat, yakhrujul ma'muru 'anil 'uhdah, maka keluarlah yang dibuat itu, okey, daripada uhdah, daripada konteksnya. Maksudnya apa ni? Maksudnya ialah bila Allah mengatakan wa aqimus salah, kerjakanlah salat, okay, kita pun kerjakan. Jadi timbul soalan, adakah dah cukup tu? Itu cerita dia. Adakah kamu buat ni dah menepati spesifikasi yang Allah suruhkan? Sebab tu dia syarahkan, dia kata ai uhdatul amr, yang disuruh itu, maka bila dah buat wa yattasifu, kata Imam Al-Mahalli kata, dan bila kita dah buat, kita syarah lagi, kita tambahkan dia punya penerangan. Kalau kita dah buat
dengan mengikuti syarat dan rukun yang sempurna, maka wayattasifu al-fi'lu wa idza fu'ila al-am ataupun okey kita cakap bahasa Arab wa idza fu'ila al-ma'muru bihi. Okey, wa idza fu'ila al-ma'muru bihi, apabila kita buat benda yang Allah suruh itu mustawfiyan, dalam keadaan dia mustawfiyan li syurutin wa arkanin, yang cukup dengan syarat dan rukunnya. Apa jawapan dia? Wa yattasiful fi'lu bil ijza', maka ketika itu perbuatan itu telah pun disifatkan dengan memadai. Barulah bila kita dah buat benda tu cukup syarat dia, cukup rukun dia, itu dipanggil perbuatan yang ijza'. Apa ijza'? Cukup dah. Apa bukti cukup dah? Kamu suku tu talab, kamu tak perlu buat lagi dah. Jadi apa dia punya hasil dia? Habislah, selesailah kerja saya. Inilah saya punya kerja. Apa dia? Kena mendirikan solat. Solat Isyak. Apa syarat dia? Masuk waktu. Apa syarat dia? Kena ambil wuduk. Apa syarat dia? Sembahyang tu tutup aurat. Di atas tempat yang bersih. Pakaian yang bersih. Menghadap kiblat. Apa rukun dia? Rukun ni ialah 13 rukun tu. Takbiratul ihram, baca Fatihah, rukuk dan sebagainya. Kalau saya buat semua itu, apa yang berlaku? Kharajal ma'muru min uhdatil amr. Maknanya kalau saya dah buat semua itu, apa yang berlaku? Keluarlah apa yang saya dah buat itu daripada benda yang disuruh. Kalau kamu dah buat ke semua yang disuruh itu, solat, cukup syarat, cukup rukun, maka kamu ni dah disifatkan dengan memadai. Dia dah memadai, apa dia punya hasil dia? Kamu dah tak perlu lagi buat. Jadi, kamu dah boleh beri pahala. Jadi, kamu tak payah qada. Jadi, apa lagi? Itulah tanda kita dah tak payah disuruh lagi dah. Bila Allah kata, wa aqimus salah, siapa yang kena buat? Semua orang mukmin. Itu khitab kepada mukmin. Kaedah kata, la yukallafu illa man fahima wa aqila wa balagha. Tidak akan disuruh untuk taklif melainkan yang faham, yang berakal dan yang baligh. Kita ni lah yang disuruh sembahyang ni. Dah berakal, dah baligh dan dah faham akan khitab. Bila pula kita ni dah tak disuruh? Setelah kita buat benda tu. Tadi masuk azan Isyak, kita pun solat. Kita pula solat lepas waktu. Kita pula solat dengan ada wuduk yang baharu. Kita pula mengerjakan solat dengan syarat yang sempurna. Dan kita juga, apa lagi? Ikut rukun yang ada. Bila kita dah buat semua itu, apa yang berlaku? Kharajal ma'mura 'anil uhdah. Kamu dah mengeluarkan dengan perbuatan itu memadai dan kamu tak lagi perlu disuruh untuk buat. Kenapa? Saya dah buat. Orang yang dah pergi solat Jumaat, perlu ke disuruh untuk sembahyang Zuhur? Balik sembahyang Jumaat. Alhamdulillah lah, hari ni dah belah orang sembahyang Jumaat. Man, dapat tak sembahyang Man? Dia sembahyang rumah ya? Sembahyang kat bilik je doktor. Tahniah. Ana sejak PKP tahun lepas, lepas ni tak pernah sembahyang tak miss sembahyang Jumaat, asyik sembahyang je. Sebab Ana ada masjid kan. Memang kena sembahyang lah, nak tak nak pun kena sembahyang juga. Baguslah. Tapi bila Ana sembahyang Jumaat, bila Ana habis sembahyang, Ana habis salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Adakah Ana masih lagi disuruh untuk sembahyang Zuhur? Habis sembahyang Jumaat, tiba-tiba rumah Ana contohlah, Ana punya isteri ke, Ana punya kawan ke, Syekh, sembahyang Zuhur pula. Tapi kita kata apa pula sembahyang Zuhur? Saya dah buat sembahyang Jumaat, saya dah keluar daripada uhdah. Kan? Okey, saya dah keluar daripada uhdah, saya cukup syarat. Okey, jadi benda itu bila kita dah buat benda yang wajib dan ia disifatkan dengan memadai, so dia boleh kata saya tak perlu buat, saya dah sembahyang. Kan? Kita dah sembahyang jamak kasar walaupun 2. Tiba-tiba orang kata, awak tak sembahyang tak cukup tu, asyik 2, mesti 4 sembahyang Zuhur. Saya mengambil rukhsah. Walaupun kita ambil rukhsah, bila kita buat sembahyang Zuhur 2 rakaat, kita jamakkan dengan asar, adakah kita dah keluar Jawapan dia ya. Tapi awak buat 2 bukan buat 4.
Tak apa, saya mengikut rukhsah. Dan rukhsah juga dikira sebagai benda yang penuh. Walaupun kita ambil rukhsah 2 rakaat. So kita juga telah keluar daripada uhdah. Apa uhdah? Orang yang disuruh untuk mengerjakan solat. Dah, kita dah selesai. Jangan suruh lagi. Saya dah buat. Okay. Bila orang tu dah iktifa ataupun dah ijza, dah tak perlu buat. Sebab apa dia tak payah buat? Dia dah semayang. Kenapa nak kena buat? Dia dah semayang zuhur. Dah gugur tuntutan kepada dia. Tiba-tiba dia buat lagi. Di situlah timbul isu. Hang buat ni apa pasal? Saya qada. Okay, tak apa. Bila punya qada? Dulu, nakal-nakal dulu, kecil-kecil dulu. Kecil tambila tu. Masa umur 4 tahun, memang tak wajib semayang 4 tahun. Tetapi, ada kaul dalam mazhab kita kata, sunat qada walaupun kita sebelum balik. Kalau rajin lah. Kan kalau rajin kan? Para ulama Hadramaut, orang yang kuat ibadat, mereka ni amat ihtiyat dalam ibadat, mereka buat ke qada. Bayang time kecil-kecil tu. Memang tak boleh semayang. Pun time tu tak wajib pun. Kan? Tapi saja qada lah kan. Okey, tapi wajib ke? Tak. Tapi kenapa awak qada ni? Saja sunat. Boleh. Kenapa awak qada ni? Awak dah semayang zuhur tadi kan? Dah. Ni semayang apa ni? Semayang saja nak menambah, nak meyakinkan lagi. Itu isu. Sebab tu kalau antum pernah dengar, semayang yang wajib jangan dibuat 2 kali. Kalau kita fikir akal kita, lah apa salahnya? Kan tak salah pun. Kan? Kita dah buat benda wajib. Kita buat lagi supaya kita yakin. Itu kalau akal mengatakan sedemikian. Kalau syariat kita daripada akal, khalas macam itulah. Semayang zuhur 6 kali. Kenapa? Tak yakin lah, saja-saja je. Sedangkan kaedah usul mengatakan, bila kita dah buat, kita dah terkeluar daripada uhdatul amri, daripada lingkungan yang kena suruh tu. Awak hang buat lagi. Weh, saja nak menampal. Nak menampal bukan pakai yang wajib. Sebab yang wajib telah pun gugur. Yang wajib telah pun kita sempurnakan. Habis kalau saya tak berhati, buat yang sunat. Semayanglah ba'diyah ke, semayang qabliyah ke, semayang sunat mutlak ke, itu tak apa. Jangan buat benda wajib. Wajib tu tuntutan dia sekali. Dan akan gugur setelah kita buat. Tapi bila kita dah buat, kita buat lagi, itu apa dia? Qada, tak apa. I'adah, ada syarat dia. Kalau saya saja, apa dia? Hobi. Tak boleh. Memang tak boleh. Itu di situ kita nampak, ini syariat Islam, dia bukan pakai akal. Kan? Nampak. Tapi kalau saya nak buat tambahan, buat yang sunat. Buat yang sunat. Sembayang sunat mutlak ke, sembayang apa-apa ke, tak kisah. Okay. Kenapa awak tak boleh buat lagi ya? Dia akal dengan akal tu. Kenapa tak boleh sembayang 28 kali? Saya tengah ngaji ni, buat macam mana? Jawapan dia, kita dah buat yang Allah suruh dan kita buat tu dah memadai. Kenapa nak buat lagi? Kalau kita buat lagi, ada 2 kemungkinan. Sama ada yang kedua tu tidak sah. Yang pertama tak sah, kita buat yang kedua. Betul ke? Tak. Yang pertama sah, yang kedua pun sah. Kalau yang pertama sah, kenapa buat yang kedua? Kalau kamu buat yang kedua tu dengan keyakinan yang pertama sah, kenapa nak menampal yang kurang? Kerana nak nampal kurang, pergi buat yang sunat. Kalau kamu rasa zakat tak cukup, bayar zakat lagi sampai cukup. Tapi kalau kamu rasa macam ada kekurangan, tambah dengan sedekah. Itu tak apa. Tapi kalau kamu yakin memang kurang, tambahkan dengan yakin. Saya dah bayar zakat saya setahun RM10,000. Rasa cukup dah. Okeylah, habis cerita. Kan? Kalau nak buat lebih pun, itu dia panggil sedekah. Tapi kalau kita bayar zakat kita RM8,000, tapi kita yakin kita short RM2,000, bayar lagi zakat RM2,000. Bukan buat sedekah. Sebab untuk menggugurkan yang wajib, kena pastikan kita yakin tu cukup. Untuk menggugurkan kita tak perlu lagi sembahyang isyak, kita kena yakin kita sembahyang itu sah. Yakin sah, bukan yakin Allah terima. Yakin terima itu memang tak yakin sampai kiamat. Tak yakin lah. Wallahu'alam, tak tahu lah. Tapi yang penting zahirnya cukup. Syarat cukup, rukun cukup. Khalas. Bila itu cukup, itu dipanggil telah pun keluar daripada uhdatil amri. Tak perlu buat lagi dah. Kalau kita buat lagi, kita akan dipersoalkan. Kenapa buat lagi? Bukan Allah soalkan. Bukan malaikat soal. Kita disoali hukum. Oleh syarak. Bertanya, hang buat apa? Saya qada.
cantik. Saya ada syarat dia. Saya buat untuk menambah kebajikan, bukan. Nak menambah kebaikan, buat benda yang sunat. Itu kaedah. Jadi belajar usul fiqh itu yang kita faham. Bila itu ustaz-ustaz kita biasa kata jangan buat lagi benda wajib. Tetapi dalam kaedah fiqh mengatakan dalam babul ibadat memang digalakkan ihtiyat. Tapi ihtiyat fi mahallihi. Ihtiyat ni berhati-hati pada tempat dia. Bukan main teragak kita je. Tadi saya sembahyang Zuhur tapi tak khusyuk tak puas rasa. Tak puas sungguh. Nak sembahyang lagi tak boleh. Tapi kalau pada tempat dia, contoh. Kita sembahyang Jumaat pada hari ni kan. Kalau tuan tengok fatwa Negeri Pahang. Dia kata sah solat Jumaat 12 orang mengikut pendapat qaul qadim Imam Syafi'i. Tapi ihtiyat kita buat sembahyang Zuhur. Kalau di Syam, kalau di Syria lah, dah lama dah mereka ni. Ana sejak Mesir dah dengar lah. Mereka kat Syam ni, ada setengah masjid, contohnya masjid Mullah Al-Buti, dia lepas sembahyang Jumaat, dia sembahyang Zuhur ramai-ramai. Sebab apa? Sebab bagi dia, mazhab Syafi'i, yang akan sah sembahyang Jumaat, yang takbir yang pertama saja. Siapa yang paling awal takbir, masjid banyak kan? Masjid Kampung Sungai Penchala, Masjid Damansara, masjid. Siapa yang takbir dulu tu yang paling sah. Sebab apa? Sebab berlakunya berbilang Jumaat. Tapi dalam mazhab kita ada kitab. Contohnya dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri kata, kalau ta'assul ijtima', kalau tak boleh berkumpul, tak apa berbilang Jumaat. Jumaat dekat Kolej 11, Jumaat dekat Kolej 12, Jumaat dekat Masjid Rahman, Masjid Abdullah Hukum, tak apa. Tapi mereka lebih senang mengikut pendapat yang kuat kata kalau berbilang Jumaat dalam satu bandar hanya satu yang sah. Itu ulama syariah, itu ijtihad dia. Dan mereka menggalakkan untuk buat zuhur selepas sembahyang Jumaat. Tak wajib, galak sahaja. Kerana dalam bab ibadat dipanggil ihtiyat aula. Berhati-hati lebih utama. Tapi okeylah berhati-hati pada tempat dia. Bukan berhati-hati pada bukan tempat dia. Main teragak je. Saya nak pergi haji tahun ni lah. Kenapa? Tahun lepas tak puas hati ya. Tak puas hati apa? Tak cukup rukun ke? Cukup. Saya pergi tarawih hari ke-8, wukuf hari ke-9, 10 pergi ifadah, pergi melontar jamrat, 11 dan 13 pergi melontar jamrat kat Mina, bermabit di Mina. Semua cukup belaka. Habis apa tak cukup lah? Tak puas hati lah. Tak puas hati lah. Rasa tak ada hati betul. Jadi saya nak pergi tahun ni balik. Nak qada. Nak qada kenapa? Qada cuma akan berlaku kalau tidak sah. Qada cuma akan berlaku kalau kita tak buat, kita tinggalkan, kita menggagalkan waktu tu kosong, tak buat apa-apa. Sembahyang Zuhur ni, sembahyang Isyak ni, sampai subuh esok tak sembahyang. Lepas subuh baru ingat. Itu qada. Sebab apa? Ketika waktu dia tak buat, kita buat di luar waktu, itu dia panggil qada. Tapi kalau tak puas hati, itu bukan qada. Habis itu apa? Itu buat benda sunat lah. Jadi benda tu kena clear di dalam kita punya ibadat. Okay? Jadi benda yang kita dah buat, yakin kita cukup syarat, yakin kita cukup rukun, benda tu dah gugur tuntutan. Tak sedar hati rasa tak masak ke, tak, itu nombor 2. Rasa tak best Tadi saya semayang, tapi tak best langsung, rasa macam tak best, tak khusyuk. Tak khusyuk adalah benda yang sunat, bukan tak sah semayang. Kan? Tak puas hati, macam mana nak buat ni? Semayang sunat. Mudah-mudahan ia akan menampal kelemahan yang wajib. Tapi jangan buat yang wajib, kerana kewajipan itu telah pun gugur. Okay? Kita kena clear. Jadi benda ini, ketika inilah kita nampak bagaimana istiqamah ataupun mustaqimnya kaedah usul fiqh. Kalau kita fikir, kalau otak kita ikut agama ataupun agama ikut otak, mesti kita kata tidak salah mengulangi sembahyang wajib sebagai menggalakkan perbuatan itu diperbaiki. Betul tak? Kan mana kalau kita jadi nabi lah kan? Contohlah kan. Kalau kita akal kita lah yang jadi syariat, mesti kita kata macam tu.
buat sembahyang Zuhur wajib ya, tapi nak buat banyak kali pun tak apa, bagus. Supaya cantik, nanti dia bercantum cantik. Itu kalau kita punya agama lah. Ternyata itu bukan agama kita. Ini agama Allah Ta'ala. Itulah undang-undang. Bahkan semua mazhab mengatakan sedemikian. Kan, kalau dah buat itu, khalas, sukutul taklif, sukutul wujub ataupun sukutul ijab. Gugurlah kewajipan, tetapi berbanding dengan yang dah tinggalkan, itu ada qada. Okey, apa tu qada? Qada kalau kita tak buat di waktu dia. Tapi yang ni kita dah buat. Tadi saya semayang maghrib. Tapi bila isyak ni saya rasa macam tak puas hati lah maghrib ni. Sebab saya semayang tu saya buka TV, tak khusyuk. Pula kena menonton TV. Pula. Tak best lah saya. Tak best lah. Nak ganti juga. Ganti kenapa? Tak sah ke? Sah. So kenapa awak nak ganti? Tak puas hati. Di situ tidak adalah isu tak puas hati. Okay. Jadi kita kena clear di situ. Perbuatan itu kalau dah buat, dipanggil ijza, memadai, maka janganlah diulangi balik. Okay, itu dia. Nanti orang kamu duduk kampung jangan jawab semana-mana makcik ni, ya Allah, rajin semayang, contoh lah kan. Kamu akan jumpa orang tua-tua kan, dah tak ada apa nak buat dah, duit cukup dah, badan sihat Alhamdulillah, dia pun rajin semayang, ramai. Especially perempuan. Laki pun ada jugalah, perempuan ni ramai. Duduk rumah, semayang. Jadi dia pun kata, makcik pun tak makcik nak semayang selalu lah. Subuh 3 kali, Zuhur 4 kali. Tanya pada dia, buat apa makcik? Niat apa? Niat qada tak apa. Niat apa makcik? Saja makcik nak rasa sedang hati. Kata tak boleh macam tu. Kerana benda yang dah wajib, dah gugur. Bila dah gugur, nak buat apa? Benda tu dah gugur. Dah nama kita dah naik dah sebagai pelaku semayang ataupun pembuat solat semayang. So, tapi yang masih kosong lagi apa dia? Semayang sunat, semayang rawatib, semayang hajat, semayang tawbah, itu kosong. Elok isi masa dengan benda-benda macam tu. Okay? Itu bahasa kita mudahlah nak jawab soalan orang-orang kita lah. Okay, benda ni lama sikit sebab kalau antum tengok ada buku-buku, contoh buku Usul Fiqh Islami, Syekh dengan budak master tu. Dibahas panjang kat sini. Detail dia bahas. Kan? Tapi cukuplah kita ringkaskan. Yang dah wajib zakat, haji, solat, kalau kita buat dengan yakin sempurna, jangan diulangi. Rasa-rasa tak puas hati, ganti dengan sunat. Zakat, cukup dah bayar. Tapi rasa-rasa macam takutlah kot ada yang tak bayar. Buatlah ni. Buat wakaf, buat sedekah kan. Itu dia punya kaedah lah. Okey, nanti kita masuk alladhi yadkhulu fil amr wa nahyi wa ma la yadkhul. Yang masuk ke dalam lingkungan suruhan dan tegahan, apa yang tidak masuk. Siapa yang masuk, siapa yang tak masuk. Okey, itu je kita punya topik pada hari ini. Allahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.